Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 9 Ramadan 11 April bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan berikut tajuk utama malam ini. 3 sekeluarga maut dirempuh van dari arah bertentangan. Juga hina Nabi Muhammad, lelaki berumur 50 tahun ditahan. Tiga sekeluarga maut selepas kenderaan yang dinaiki mereka terlibat kemalangan di kilometer 128 Jalan Kuantan, Johor Bahru dekat Rompin petang tadi. Ketua Polis Trafik Pahang, Superintenden Kamaruzaman Jusuh berkata nahas dilapor berlaku jam 1.30 petang dan membabitkan 3 kenderaan termasuk kereta dinaiki mangsa yang maut. Mangsa yang maut ialah Nur Rawiyah Abu Samah, 25 tahun yang juga pemandu kereta kancil, bapa dan ibu Nur Rawiyah Abu Samah Muhammad berusia 74 tahun dan Saripah Abdul Malik 59 tahun. Seorang kanak-kanak berusia sekitar setahun yang turut berada dalam kereta kancil tidak mengalami sebarang kecederaan. Nahas membabitkan 3 kenderaan itu didapati berpunca daripada kecuaian pemandu van penghantaran barangan yang terbabas dan memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung kereta kancil dinaiki mangsa dan sebuah lori dari arah bertentangan. Mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat tersepit dalam kereta. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Rompin untuk bedah siasat dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki berusia 50 tahun ditahan pagi tadi di Taman Muda Shah Alam bagi membantu siasatan berhubung hantaran menghina Nabi Muhammad SAW yang dimuat naik pada 7 April lepas. Permohonan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah akan dibuat esok. Siasatan terhadap pemilik akaun Facebook Utaya Sangkar SB dibuat di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan kerana menyebabkan suasana tidak harmoni atau perasaan permusuhan atau memudaratkan perpaduan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Turut dirampas dari suspek seunit telefon bimbit yang dipercayai digunakan untuk memuat naik hantaran tersebut. Siasatan masih diteruskan dan PDRM menasihatkan orang ramai untuk tidak membuat sebarang spekulasi. Gara-gara terpengaruh dengan komisen 10% daripada harga barang yang dibeli, seorang doktor wanita kerugian lebih RM170,000 akibat ditipu sindiket kerja sambilan. Bangsa yang berusia 29 tahun itu pada mulanya berkenalan dengan seorang wanita yang menawarkan kerja sambilan secara pemasaran digital menerusi sesawang dalam talian pada 8 April lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial KSJK Negeri Sembilan, Superintenden IB Abdul Ghani berkata, mangsa mendakwa diberi 7 tugasan membeli barang di laman web berkenaan dan dijanjikan komisen jika menyelesaikan semua tugasan. Tugasan pertama mangsa adalah memberi barangan bernilai RM99 dan dia menerima komisen sebanyak 10% daripada modal yang dibuat. Selesai tugasan pertama, mangsa diberikan 7 tugasan lain. Mangsa kemudiannya membuat 7 transaksi pada 9 April lalu kepada 7 akaun milik individu berbeza dengan jumlah keseluruhan bernilai RM173,888. Beliau berkata doktor wanita itu dijanjikan akan menerima komisen atas pembelian barang berkenaan pada 10 April. Bagaimanapun mangsa rasa ditipu selepas sindiket meminta supaya membuat pembayaran bagi perlindungan diri sebanyak RM74,875 untuk menebus modal dan komisen yang dijanjikan itu. IB berkata kes berkenaan kini disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan orang ramai diminta supaya lebih berhati-hati menerima tawaran pulangan wang yang tidak masuk akal. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan sudah menahan 9 individu sejak Jumaat lalu bagi membantu siasatan isu rasuah projek di Petronas Carigali Sendirian Berhad PCSB. SPRM dalam kenyataan hari ini menjelaskan seorang daripada 9 individu yang ditahan itu adalah eksekutif muda di PCSB dan bukannya ketua pegawai eksekutif seperti dakwaan segelintir pihak.
8 lagi individu yang turut ditahan adalah pemilik dan pegawai kanan syarikat kontraktor serta vendor yang menjalankan projek berkaitan. Siasatan tersebut adalah hasil kerjasama dan perkongsian maklumat antara SPRM dan Petronas bagi membantu memperkukuhkan integriti di syarikat berkaitan kerajaan GLC berkenaan. Sebuah van sekolah terbabas dan melanggar penghadang jalan raya dalam kejadian di hadapan Angkasa Puri, Jalan Pantai Dalam sekitar 1.24 petang tadi. Insiden itu menyebabkan seorang kanak-kanak cedera di bahagian kepala, manakala warga emas yang juga pemandu van terbabit tersepit di bahagian tempat duduk pemandu. Ketika kejadian van itu membawa 5 kanak-kanak untuk pulang dari sekolah, pemandu tersebut telah berjaya dikeluarkan oleh anggota bomba dengan menggunakan peralatan khas dan menghantar mangsa yang cedera ke PPUM untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Operasi selesai sepenuhnya pada jam 2:02 petang. Seorang anggota polis wanita berpangkat Lance Corporal bersama 4 rakannya didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru atas 2 pertuduhan memiliki 2.5 liter air ketum di sebuah rumah di Jalan Pasir Putih, Kubang Kerian, Khamis lalu. Kesemua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Mengikut pertuduhan pertama, kesemua tertuduh didakwa memiliki 1.5 liter air ketum jam 3.25 pagi di sebuah rumah di Jalan Pasir Putih, Kubang Kerian, Kota Baru, Khamis lalu. Bagi pertuduhan kedua pula, kesemua tertuduh didakwa memiliki 1 liter ketum di lokasi dan waktu yang sama. Kesemua tertuduh melakukan kesalahan mengikut Seksyen 30/5 Akta Racun 1952 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi tempoh 4 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Nur Syafiqah Muhammad manakala kesemua tertuduh diwakili Peguam dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Intan Nur Nadirah Ismail. Mahkamah kemudian menawarkan jaminan RM4,500 seorang untuk kedua-dua pertuduhan dan menetapkan 13 Jun sebagai tarikh sebutan semula kes. Media sebelum ini melaporkan seorang polis wanita ditahan bersama 4 rakannya susulan penemuan air ketum dan sejumlah mercon dan bunga api pelbagai jenis di rumahnya di Jalan Pasir Putih, Kubang Kerian, Kota Baru. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Baru, Superintenden Muhammad Suhaimi Ali berkata, sepasukan anggotanya sebelum itu melakukan serbuan di rumah berkenaan pada 3.25 pagi bersama Penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. Bantuan Aidilfitri tidak kira status vaksin. Bertemu lagi. Polis memburu seorang lelaki yang bertindak mencabar rakannya, memotong jari dan memukul dengan rantai besi seperti dalam video yang tular baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Asisten Komisioner Cha Hong Fong berkata suspek yang dikenali sebagai Chong Guang Ming itu didakwa tidak berpuas hati dengan kematian teman wanitanya pada 9 November lepas. Video berdurasi 7 minit 39 saat itu tular di laman Facebook Taiko Malaysia. Mangsa bekerja di kedai membuat keranda itu dikatakan bertengkar mulut dengan suspek yang juga seorang lelaki tempatan gara-gara tidak puas hati dengan kematian seorang wanita yang merupakan teman wanita mangsa. Ketika pertengkaran itu, suspek telah menampar mangsa sebanyak 2 kali selain turut mencabar untuk memotong jari kelingking mangsa bagi membuktikan dia tidak terbabit dalam kematian teman wanitanya. Menurutnya, kejadian terbabit berlaku pada 13 November tahun lalu di rumah majikannya di Taman Chi Leung, Klang, namun tiada laporan polis dibuat. Sementara itu, kira-kira jam 9.30 malam semalam, suspek yang sama datang ke rumah majikannya bertindak memukul mangsa dengan rantai besi sehingga mendapat kecederaan di bahagian belakang badan, kepala, tangan kiri dan kaki. Dan selain daripada itu, berkaitan dengan video yang viral ni, pihak polis di bawah pentadbiran IPD Klang Utara juga telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan juga Seksyen 505(C) Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan menerbitkan video dalam sosial media dengan niat hendak mengapikan mana-mana golongan atau kaum untuk melakukan sesuatu kesalahan. Jadi itu punca kita nak hentikan isu viral. Video itu jelas Fong boleh menimbulkan rasa tidak senang dalam kalangan masyarakat.
Tiada syarat dos lengkap bagi bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM500 yang diumumkan kerajaan untuk semua kaki tangan awam dan pesara yang layak. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengarahkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA supaya membatalkan perkara 6 dalam perkeliling bantuan khas kewangan Aidilfitri 2022 bertarikh 8 April. Jelasnya dalam kenyataan sebelum ini, beliau tidak meletakkan pengecualian bayaran kepada mana-mana penjawat awam mengikut status vaksinasi. Ia bagi memastikan tiada penjawat awam atau pesara yang layak menerima bantuan ini daripada tercicir. Tambahnya lagi, walaupun tidak diwajibkan, kerajaan menyeru seluruh rakyat Malaysia agar melengkapkan dos vaksin bagi kesejahteraan bersama. Sebelum ini, kerajaan bersetuju memberi bantuan khas Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah, manakala bagi pesara kerajaan pula bakal menerima bantuan khas sebanyak RM250. Peruntukan keseluruhan itu melibatkan kos sebanyak RM923 juta. Program bantuan e-Pemula sebanyak RM150 yang boleh ditebus bermula hari ini mendapat sambutan baik daripada golongan sasar, terutamanya mahasiswa. Memberi reaksi terhadap inisiatif itu, ada yang berpandangan kaedah pembayaran e-tunai itu perlu penambahbaikan agar lebih praktikal. Tinjauan kami hari ini menyasarkan golongan belia di sekitar ibu negara. Menurut pelajar Universiti Tempatan Nur Ain Sakinah Hassan, sebahagian pelajar masih keliru dengan cara penebusan yang betul kerana tidak semua barangan boleh dibeli melalui keempat-empat platform berkenaan iaitu BigPay, GrabPay, ShopeePay dan Touch and Go e-wallet. Bagi saya perlu nyatakan terlebih dahulu boleh beli offline ke boleh beli online. Supaya pelajar macam tak macam kenapa tak boleh claim pula ni macam tu. Sementara itu, bagi Nur Fatin Syafiqah Muhammad Yassin, program seperti ini sangat memudahkan kerana medium pembelian secara dalam talian sudah digunakan secara meluas. Macam nak pergi kafe ke bazar ke, so memang most of them guna e-wallet, so saya claim dekat e-wallet. Bagaimanapun, bagi S. Logana Priya pula, dia berharap agar penebusan wang tersebut boleh diperluas untuk kesemua premis dalam talian seperti di aplikasi Shopee. Macam touch and go means kita boleh guna mana-mana kan. So kerajaan perlu buat macam tu. So kita boleh guna untuk makanan, stationeries, dekat kedai mana-mana pun kita boleh guna macam tu. Program e-Pemula merupakan inisiatif kerajaan di bawah Belanjawan 2022 dengan peruntukan bajet sebanyak RM300 juta. Duta Besar Malaysia ke Emiria Arab Bersatu UAE dan Konsul Jeneral Malaysia di Dubai dipanggil pulang ke Kementerian Luar Negeri Wisma Putra kerana gagal menyelaras urusan pentadbiran dan logistik semasa lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke UAE akhir bulan lepas. Menurut kenyataan Wisma Putra, kegagalan itu menyebabkan Perdana Menteri terpaksa menunggu lama di ruang ketibaan biasa bagi urusan pelepasan pasport oleh Immigration Dubai. Kedua-dua pegawai itu juga gagal memaklumkan kepada KLN di Putrajaya tentang penganjuran World Government Summit WGS dalam kawasan Expo Dubai. Dan sekiranya Wisma Putra dimaklumkan awal, pastinya usaha akan dibuat supaya Perdana Menteri menyampaikan ucapan di program itu. Bagaimanapun, Datuk Seri Ismail Sabri menghadiri majlis penutup WGS pada hari yang sama apabila menerima undangan ke majlis itu selepas mengadakan pertemuan dengan Menteri Negara bagi Kerjasama Antarabangsa UAE, Reem Ibrahim Al-Hashimi. Wisma Putra dalam kenyataan itu berkata kecelaruan itu tidak akan berlaku sekiranya penyelarasan dibuat lebih awal. Bahkan kerajaan UAE telah menyediakan semua kemudahan kepada Datuk Seri Ismail Sabri sebagai ketua kerajaan sehingga ke akhir lawatan. Jelas kenyataan itu lagi, tindakan memanggil balik kedua-dua pegawai itu bukan sesuatu yang luar biasa dan dibuat melalui perundingan dengan pihak-pihak yang berkenaan, termasuk Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Bagaimanapun, lawatan itu tetap berjaya mencapai objektif-objektif yang disasarkan. Perdana Menteri telah mengadakan lawatan ke UAE dari 29 hingga 31 Mac lepas sempena Expo 2020 Dubai dengan beliau menghadiri majlis penutup Pavilion Malaysia dan majlis apresiasi bagi pegawai dan staf Pavilion Malaysia di Expo berkenaan. Datuk Seri Ismail Sabri juga menghadiri majlis pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara syarikat-syarikat Malaysia dan syarikat-syarikat antarabangsa sempena Expo 2020 Dubai.
Semasa lawatan itu, Perdana Menteri juga telah mengadakan perjumpaan dengan Naib Presiden dan Perdana Menteri UAE yang juga pemerintah Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Sementara itu, kenyataan sama menyebut Wisma Putra juga kesal dengan laporan portal berita Free Malaysia Today berhubung dua diplomat itu dipanggil balik yang disiarkannya pada Ahad. Menurut kenyataan itu lagi, berdasarkan kandungan laporan itu, jelas sekali sumber-sumber yang dirujuk atau dipetik bukannya datang daripada pegawai atau pihak yang terlibat secara langsung dalam mengendalikan urusan lawatan itu. Peristiwa tahun 1976 di hutan Gubir Kedah ketika mempertahankan tanah air dari pengganas komunis masih segar dalam ingatan bekas anggota Regimen 7 Ranger Diraja Angkatan Tentera Malaysia ATM, Korporal Bersara Nek Ya Nur, 68 tahun. Tragedi hitam itu masih berbekas sehingga kini. Nek Ya yang ketika itu baru berusia 22 tahun terpaksa menerima hakikat bahawa kaki kirinya terpaksa dipotong akibat terkena jerangkap samar yang dipasang pengganas komunis. Menceritakan kembali detik cemas itu, Nek Ya berkata, ketika kejadian, beliau bersama 12 lagi anggota Platoon A Company sedang melakukan rondaan rutin menerusi Ops Dauyai Musnah. Operasi bersama tentera Malaysia dan Thailand itu bagi menjejak dan menghapuskan pengganas komunis yang bersembunyi di sempadan Malaysia-Thailand. Siapa cara? Tak ada, ikut. Daripada situ dia ada bukit. Saya tak ikut dah trek dah. Ikut jalan tu saya ikut bukit. Panjang bukit saya pergi belah sana. Belah sana tempat ni duduk. Saya tengok semua duduk lagi. Semua duduk ya. Bila duduk tu saya bagi tahu kawasan ni ada kawasan bawah trek ni kata. Kawasan bawah trek apa ni saya dah jumpa kat depan tu. Bila saya langkah sekali lagi tu, kat depan saya tu ada bawah trek. Pak saya duduk dekat yang duduk ramai-ramai tu. Jadi orang yang duduk yang ramai-ramai tu terlepas pasal saya duduk. Pasal bawah trek mencuklah tangan. Itu selamat, yang lain itu selamat. Cuma saya yang kena. Akibat letupan jerangkap samar itu, Nek Ya yang pada masa itu baru setahun bergelar anggota tentera terlantar di Hospital Alusta hampir 5 bulan dan terpaksa bergantung kepada tongkat sebelum menerima bantuan kaki palsu. Kecacatan dialami Nek Ya ketika itu tidak memudarkan semangatnya untuk terus berkhidmat dalam tentera. Meski tidak lagi mampu menghunus senjata di belantara, Nek Ya meneruskan bakti di bahagian pentadbiran sebelum bersara pada 1998 di Kem Desa Pahlawan Kok Lanas, Kelantan. 2 dekad selepas meninggalkan perkhidmatan sebagai anggota tentera, dirinya masih lagi dihargai. Kebajikan beliau sebagai bekas askar tetap diberi perhatian oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran. Baru-baru ini, beliau menerima kunjungan Jeff ATM Cawangan Kelantan Terengganu yang diwakili penolong pengarahnya, Lieutenant Muhammad Faris Bakri di Kok Lanas, Kelantan. Ada setengah-setengah mereka yang tidak berpencen. Kami memberikan bantuan sara hidup sebanyak RM300 sebulan. Ada juga bantuan-bantuan lain yang diberikan oleh Mindef setiap tahun lah. Jadi menyantuni veteran ini yang cedera semasa operasi ini memang dilaksanakan oleh jabatan setiap tahun lah. Kadang-kadang tu ada sampai 2-3 kali setahun lah kami menyantuni mereka ni. Biar hilang separuh anggota, biar sakit menahan derita. Tidak sesekali Nek Ya sesali pengorbanan yang telah ditaburkan demi negara tercinta. Meniti usia emas, Nek Ya berbangga kerana menjadi sebahagian dari keamanan dan kemakmuran Malaysia hari ini. Jabatan itu dipertanggungjawabkan untuk membantu meningkatkan taraf sosioekonomi dan memelihara kebajikan pesara tentera setelah menamatkan perkhidmatan dalam ATM. Sumbangan untuk Yayasan Veteran boleh dibuat menerusi akaun Maybank bernombor 5643 4262 2956. Misi Kemanusiaan Syria Care meneruskan kempen Ramadan Al-Khair 10.0 dengan lokasi seterusnya ke Lubnan.
Bantuan kepada pelarian Syria menerusi agihan pek berbuka puasa dan barang keperluan asas itu kali ini turut disertai selebriti tanah air Anwar Zain. Misi kemanusiaan pada minggu kedua Ramadan ini berlepas dari lapangan terbang antarabangsa KLIA malam semalam. Ketua Pegawai Informasi Syria K. Rizal Ali berkata, pihaknya merayu sumbangan kepada rakyat Malaysia agar sasaran kutipan sebanyak 4.2 juta ringgit dapat dicapai dan lebih ramai pelarian akan menerima manfaat. Untuk kutipan agak sedih sebenarnya kerana sehingga kini hari ini dah ke hari ke-8 kita berpuasa, kita baru dapat mengutip lebih kurang 18% daripada sasaran 4.2 juta. Jadi maknanya lebih ramai lagi yang memerlukan bantuan kita. Jelasnya lagi pihaknya menyediakan pakej sumbangan iaitu set iftar yang berharga RM15 dan pek makanan kering berharga RM150. Sementara itu, rakan kerjasama Syria Care iaitu ahli lembaga pengarah Tadabbur Center Dr. Muhammad Azrul Abdul Hamid yang turut menyertai misi ke Lubnan itu berkata, selain daripada agihan pek berbuka, mereka juga melakukan pelbagai aktiviti bagi menyantuni pelarian di sana. Kita akan pergi ke dua tempat iaitu Asal dan juga Tripoli. Jadi di sana kita akan berikan pek makanan kepada lebih kurang 1,100 keluarga dan juga kita akan ada aktiviti dengan anak yatim dan juga di kawasan pelarian. Jadi antara aktiviti yang kita akan buat adalah kita masak bersama dengan mereka. Harap-harap kerjasama dengan Syria Care dapat membuahkan hasil yang bagus dari segi kutipan keuangan kerana kita nak bantu saudara-saudara kita untuk makan, untuk iftar di bulan Ramadan dan hopefully seterusnya akan sumbangan itu berterusan daripada rakyat Malaysia. Sumbangan kepada Syria Care boleh dibuat menerusi akaun bank seperti tertera dan sebarang pertanyaan hubungi talian hotline 011 3703 0900. Rakyat bantah penyingkiran Imran Khan. Selepas 24 rakyat Palestin ditahan Israel di tebing barat dan sekitar Baitul Maqdis. Rejim Zionis mendakwa tangkapan itu dibuat kononnya kesemua yang ditahan itu terdiri daripada senarai orang yang dikehendaki. Operasi menahan rakyat Palestin itu dilakukan di Bandar Hebron, Tulkam, Jericho, Bethlehem, Jenin, Ramallah dan Al-Bireh serta Baitul Maqdis. Pihak berkuasa Israel dilapor mencari suspek yang melakukan tembakan rambang di kawasan hiburan popular Tel Aviv pada 7 April lalu yang menyebabkan 3 rakyat Israel maut manakala lebih 10 orang cedera. Semalam 2 wanita rakyat Palestin dibunuh rejim di tebing barat. Salah seorang mangsa berusia 40-an, Gada Ibrahim Zabetian, ditembak tentera Israel di Bandar Bethlehem, manakala seorang lagi dibunuh di selatan Hebron. Sebelum itu, tentera Zionis melancarkan serangan di Jenin, tebing barat iaitu lokasi yang didakwa suspek serangan bersembunyi dan menyatakan telah membunuh Ra'ad Hazim 28 tahun. Selepas Imran Khan digulingkan sebagai Perdana Menteri, puluhan ribu rakyat Pakistan turun ke jalanan melakukan protes. Mereka berhimpun di beberapa bandar utama menyatakan bantahan terhadap penyingkiran pengerusi Parti Tahrik Insaf PTI itu sebagai pemimpin negara. Antara lokasi himpunan besar-besaran itu termasuklah di Islamabad, Lahore, Karachi, Peshawar, Faisalabad, Quetta dan Rawalpindi. Mereka yang membawa bendera dan sepanduk parti PTI juga turut melaungkan slogan anti kuasa asing. Protes luar biasa itu menunjukkan mereka yang kebanyakannya terdiri daripada golongan belia berdiri di belakang bekas Perdana Menteri berkenaan dan secara tidak langsung menyatakan keyakinan terhadap parti PTI dalam menggerakkan kerajaan. Peserta protes mahu kuasa Imran dikembalikan. Kemarin Imran 69 tahun hilang jawatan sebagai Perdana Menteri selepas hilang majoriti di 342 kerusi apabila 174 ahli parlimen menyokong resolusi undi tidak percaya terhadapnya yang dibahaskan dalam 13 jam sesi parlimen. Penyokong Imran percaya ada campur tangan Amerika Syarikat di sebalik penggulingan ini serta konspirasi kuasa asing di sebalik pertukaran kerajaan. Ia ekoran Amerika dilapor tidak suka dengan polisi luarnya yang selalu menyebelahi China dan Rusia. Sesedap mana pun juadah berbuka kita, sudah pasti ada di antara saudara kita yang hanya berbekalkan air kosong dan sekeping roti sahaja untuk berbuka puasa. Itulah realiti sebahagian besar mereka di Palestin, Syria dan Yaman
Infakkanlah rezeki kita demi sedikit kelazatan iftar buat saudara kita di sana. Bersama-sama Aman Palestin merancang Ramadan anda dalam menyertai kempen Ramadan bersama anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com untuk atau hubungi 03892 67019 untuk penyertaan ibadah korban. Bangkit berjuang bersama. Bagi membantu usahawan wanita, sebanyak 230 juta ringgit dana pembiayaan telah disediakan melalui program Dana Nita di bawah MARA dan Tekun Nita di bawah Tekun. Selain itu, program My Kasih Kapital yang dilaksanakan oleh kerajaan turut memperuntukkan insentif dalam bentuk bantuan asas modal perniagaan bagi menggalakkan wanita menjana pendapatan dari rumah. Belanjawan 2022. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertarawih.